konsep kreativiti dan inovasi. So, kreatif dianggap sebagai bakat semula jadi atau kualiti yang eksklusif pada awal abad sekarang ini, sejak abad 20 hinggalah sekarang. Dan kita memang tidak nafikan, tidak semua akan memiliki bakat semula jadi, terutamanya berkaitan dengan seni. Sebab apa saya katakan dengan seni? Sebenarnya kreativiti ini sebelum ini banyak dikaitkan dengan seni, tapi sebenarnya bukan dikaitkan dengan seni semata-mata, malah kreativiti telah berkembang dalam bidang sains, teknologi dan berbagai disiplin lagi. So, sebagai contoh yang dapat saya buktikan hari ini, saya sekarang ini ingin bertanya dengan pelajar, saya ada masalah. Saya berhadapan dengan masalah kehilangan thumb drive. Saya ada banyak thumb drive dekat sini. Saya ada banyak thumb drive yang saya gunakan setiap hari. Di antaranya ini, saya ada ini, saya ada ini, dan saya ada ini, dan saya juga ada ini. Yang mana semuanya ini saya namakan, saya siap labelkan lagi saya punya thumb drive. Tapi kadang-kadang selalu sahaja hilang dengan saya. Baik, saya juga berhadapan dengan ketika saya mengajar, saya kehilangan laser pen. Laser point tu untuk semasa saya dalam proses pengajaran. Jadi saya fikirkan apakah caranya untuk saya selesaikan masalah ini. Rupanya dah orang memikirkan masalah saya, yang mana sebenarnya yang ini saya nak tunjukkan hasil daripada contoh-contoh inovasi yang dihasilkan berikutan daripada masalah-masalah yang saya hadapi. Baik, contohnya sekarang ini adalah pen saya. Okey, ini adalah pen saya. Tapi sebenarnya pen saya ini adalah yang dibina hasil daripada inovasi berikutan daripada masalah yang saya hadapi. Dan bila saya buka pen ini, okey, baik, saya ada thumb drive, saya ada pen, saya ada thumb drive, dan saya juga ada laser point. Kalau tengok kat sini, nampak yang merah tu, nampak? Okey, so saya ada laser point ini. Baik, ini adalah hasil daripada inovasi yang dilakukan berikutan daripada masalah yang dihadapi. Sebab tu kita katakan, kita cuba menyelesaikan masalah, kita kena kreatif, mencari jalan penyelesaian, kita kena lihat pada pelbagai aspek, duduk di luar kotak, supaya kita dapat menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan kita. So, apakah perbezaan kreatif? Baik, kreatif ini dia sebenarnya dia dikatakan ada 4 perkara yang berbeza. Ada yang mengatakan dia berbeza diikuti dengan aktiviti otak yang berbeza. Sebab ada yang kata siapa yang menulis tangan kiri, dia kata adalah jauh lebih baik matematiknya berbanding dengan yang lain, berbanding dengan yang menulis kanan. Adakah ini benar? So, apa kepentingannya untuk kita tahu tentang jenis-jenis kreativiti ini? So, sebenarnya seperti yang saya cakapkan tadi, dia adalah perkara semula jadi, dan boleh terjadi secara kognitif, spontan ataupun melalui pertimbangan emosi. Contohnya kalau pertimbangan emosi ini dia berkaitan dengan pemahaman terapeutik. So saya dekat sini ada, kalau you tengok dekat gambar rajah yang saya tunjukkan ini, kita ada pemahaman terapeutik, kita juga ada tentang Thomas, dan Edison dan ada mental, dan juga ada ekspresi artistik, dan juga tentang graviti. So ini adalah di antara 4 yang kita katakan kreativiti yang berbeza mengikut otak yang berbeza, dan dia biasanya berlaku secara semula jadi. So cuba tengok pada detik aha ini, yang kotak yang pertama tadi, terapeutik detik aha, pertimbangan dengan emosi. So kreativiti pertimbangan dengan emosi ini memerlukan keadaan yang senyap. Kita memerlukan dengan keadaan yang senyap. Contohnya krisis peribadi, anda putus cinta, dan terdapat imbasan tentang pandangan
diri sendiri melalui detik aha yang melibatkan perasaan. Contohnya bila putus asa, putus cinta, mulalah kata, alamak, saya ni tak cantik ke, saya ni ada masalah ke, ya, saya rasa sedih dan sebagainya. So itu adalah yang melibatkan perasaan. So bagaimana pula fungsi minda? So fungsi minda ni adalah bahagian otak yang memproses perasaan kita, ya, yang kompleks. So bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran, ya. So adakah kedua-dua bahagian otak ini aktif dengan jenis kreativiti ini, ya, sebab ada kalanya bila kita putus cinta, kita mula membuang diri kita jauh pada orang lain. So adakah kita perlukan keadaan itu? So terapeutik mencadangkan walaupun dalam keadaan yang tertekan, kita perlu kawal emosi kita. So sebab itu, apa inovasinya? Dengan lagu. Apa inovasinya? Walaupun putus cinta, so teruskan hidup, teruskan berkarya, teruskan aktiviti, dan cuba kawal emosi kita sendiri, ya. So ini adalah yang dicadangkan, ya, di bawah terapeutik, ya. Baik, kemudian kita tengok pula bagaimana jenis kreativiti Edison dengan mental, ya, yang mana ini adalah berkaitan dengan bagaimana pertimbangan dan juga kognitif berlaku, ya. Maksudnya dekat sini, Thomas Edison ni yang mencipta mental yang pertama ni, dia melakukannya hasil daripada pertimbangan kognitif dan juga pertimbangannya. So macam mana dia berlaku? Untuk kali yang pertama mungkin dia tidak jadi, ya. Maknanya setiap kali dia mencuba untuk menghasilkan lampu tu keluar, mentol tu mengeluarkan cahaya, dia memang memerlukan masa yang panjang, ya. Dia memerlukan disiplin yang spesifik, ya, dan melakukan kerja itu secara berulang, ya, sehinggalah dia berjaya mencipta mentol berkenaan, ya. Dia berulang kali menempuh kegagalan, ya. So kreativiti ni datangnya daripada bahagian otak, ya, yang membenarkan kita melakukan dua perkara, fokus dan menghubungkan maklumat yang tersimpan dalam otak. Mungkin pada masa berkenaan Thomas dan Edison ini tadi, dia dapati apakah di antara punca lampu itu tidak menyala. So dia cuba melakukan secara berulang, dia fokus dan dia menghubungkan maklumat bagaimana tenaga dan bagaimana cahaya boleh dikeluarkan, ya, sehinggalah akhirnya dia dapat menghasilkan inovasi berkenaan, ya, iaitu lampu. Baik, so ringkasannya, luangkan masa, fokus anda setiap hari untuk menguji ilmu anda dengan menjalankan ujian mikro untuk membangunkan penyelesaian baru, ya. Bukan hanya sekadar melihat dan juga memerhati tanpa melakukan apa-apa. So jenis kreativiti yang ini pula adalah spontan dan melibatkan emosi, ya. Dan kreativiti spontan dan emosi mungkin tidak boleh direka, ya. Dan kreativiti ini dia terjadi apabila anda terfikir tentang bagaimana untuk menjadi artis ataupun ahli muzik yang hebat, ya. So sebab itulah jenis kreativiti ini ya, dia adalah contohnya macam mana tiba-tiba, wah, nak buat lagu ni lah, so saya dapat rentak ini, kemudian dia cipta, kemudian dihasilkan lagu, kemudian dihasilkan muziknya, dihasilkan liriknya, sehingga dapat, dan itu yang sehingga lagu dicipta, yang itu maksudnya kreativiti spontan dan emosi datangnya daripada minda kita, kita memproses dan kita sedar dan kita cuba gunakan pencetusan idea yang ada dalam diri kita untuk kreatif, dan jangan takut untuk gunakan emosi, ya, apabila kita berhadapan dengan cabaran yang sukar, gunakan emosi dan pertimbangan untuk menyelesaikan, tapi kena dengan lebih kreatif. Baik, so untuk yang seterusnya, ini adalah Isaac tadi lebih kurang sama juga macam yang kita katakan tentang siapa tadi tu, tentang yang mencipta lampu tadi, Edison tadi. So sebenarnya bila kita berhadapan dengan masalah, so kita memang memerlukan
masa yang banyak. Jadi saya tidak akan jelaskan bagaimana Isaac, So Isaac ini sebenarnya dia melihat bagaimana graviti itu berlaku dan bagaimana nak mengukur, sebabnya dikatakan ceritanya dia terfikir tentang graviti apabila melihat apple jatuh ke tanah. Jadi apabila dia berhadapan dengan masalah ini, so dia cuba memikirkan, cuba selesaikan masalah ini, boleh atau tidak bila apple itu jatuh, boleh ke tidak dikira dia punya gravity yang ada, dan bagaimana untuk menghubungkannya, untuk menceritakan tentang gravity yang jatuh. Adakah apple dan juga dengan sebuah buku, kalau jatuh, adakah jatuh dalam masa yang sama? Dan kenapa bila jatuhkan daun dengan buah apple, dia punya gravity dia tu sangat berbeza, dan boleh ke tidak ukuran itu ataupun gravity itu dikira? So siapa tadi? Isaac Newton ini tadi, dia dapat menjelaskan bahawa semua itu boleh dikira berdasarkan daripada inovasi yang dia lakukan dan juga dengan formula yang dihasilkan. So ini adalah saya rasa pelajar faham, konsep kreativiti dan inovasi ini adalah memperkenalkan perkara baru, kalau itu mengikut kamus. Dan inovasi juga adalah perubahan yang baik dan signifikan, bukan sahaja mempunyai idea tetapi melakukan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Inovasi memerlukan kerja keras, berdedikasi, begitu juga dengan ketabahan, kecekalan dan juga kesungguhan. Sebabnya kalau sekarang ini, kalau kita perhatikan apa yang ada di dekat masalah sekeliling kita, contohnya kalau you tengok mouse, saya ada mouse tapi mouse saya ni ada tali, ada tali, ada tali. So mana ni? Okey, ada tali. Sebenarnya ini adalah yang lama. Sebelum ini, mouse ini dia punya port di belakangnya adalah bulat, berbeza. Sekarang dalam bentuk USB. Itu adalah satu inovasi, perubahan yang dilakukan. Baik, kalau yang ini juga, dulu dia ada wire, sekarang sudah ada wireless. Yang wireless tu adalah hasil inovasi daripada cara yang begini. Kalau dulu mouse ini juga, dia hanya kalau kita tidak boleh menggerakkan ke atas ke bawah, tapi dengan ada roller dekat sini, so sekarang dia dah boleh naik, turun ke bawah. Maksudnya di sini, yang ini adalah hasil inovasi. So maksudnya dekat sini, apa jua yang pelajar tengok di hadapan, so mungkin ini adalah perubahan, ataupun penciptaan hasil daripada kreativiti dan dilakukan inovasi. Jadi untuk diperkembangkan, maksudnya selepas ini mungkin pelajar boleh terfikir bagaimana pula untuk mouse ini berubah menjadi tempat untuk simpanan thumb drive, dan juga boleh fikirkan macam mana ini juga boleh dijadikan sebagai laser point. So mungkin akan dilakukan inovasi, hasil daripada pemikiran yang kreatif daripada pelajar-pelajar yang saya ada. So mungkin juga kalau kita tengok macam mana kita nak terus jadi kreatif dan menganggap dia sebagai satu inovasi, contohnya telefon kita sendiri. Telefon kita sendiri. So telefon kita ini sendiri, telefon kita ini mungkin mungkin kita akan boleh, sekarang ni kita hanya setakat tengok macam ni. So mungkin suatu hari nanti kita akan dapat pancarkan semua video kita di layar skrin putih. Dia akan menjadi tanpa perlukan adapter. Kalau dulu kita ada satu adapter yang disarung dalam iPhone ini, untuk dipancarkan. So mungkin yang akan datang, mungkin akan ada satu lagi dekat sini, nanti kita boleh paparkan apa jua video, apa jua bahan kita kepada slide terus. Jadi bolehlah kita pancarkan atas shielding, kita boleh pada dinding, mana-mana dinding yang kosong. Jadi itu adalah contoh inovasi yang kita bincangkan pada hari ini. So saya harap pelajar ada idea bahawasanya semua benda, semua masalah boleh diselesaikan sekiranya kita kreatif.
So kreatif dan inovasi, kalau kita bandingkan, kreativiti ialah kebolehan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, ataupun luar biasa, manakala inovasi adalah pelaksanaan dan penciptaannya. So kalau kreativiti seperti yang saya cakapkan tadi, saya kata telefon, adakan satu lagi tambahan, boleh jadi LCD, boleh jadi alat untuk memancarkan tanpa gunakan LCD. So itu adalah idea saya yang kita katakan kreatif. So yang nak dikatakan tentang inovasi ini, so bila saya laksanakan penciptaan itu, bahan itu berlaku, so dia sudah menjadi inovasi. So saya harap pelajar faham apa yang kita bincangkan hari ini, sebab kreativiti adalah keberanian, manakala inovasi adalah pelaksanaan. Proses. Kalau kreativiti adalah imajinasi, saya mengimajinasikan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya cakapkan tadi, idea saya tadi, dan bila saya produce, dia adalah produktif. Boleh diukur kreativiti? Tak boleh diukur, sebabnya dia hanya awangan ataupun cadangan ataupun idea. Tapi inovasi boleh diukur bila kita buat, kita guna dan kita kena pasti masalah. Okey, berkaitan dengan memikir perkara baru, dan inovasi memperkenalkan benda baru. So ada banyak benda yang boleh kita katakan sekarang ini, cara macam mana untuk kita selesaikan apa jua yang kita tengok sekarang di sekitar kita. You lihat dan you fikirkan. Dalam My Inspire juga saya dah masukkan soalan, adakah anda kreatif? So beri 5 alasan yang menunjukkan anda kreatif. So nanti jangan lupa jawab dan get the 5% yang dihaskan untuk topik yang kelima. Idea, kreativiti, peluang, tidak. Inovasi, yes. Tapi inovasi yang murah adalah yang terbaik daripada inovasi yang terlalu mahal. Tapi apapun, perubahan produk yang baru hasil daripada kreativiti adalah satu perkara yang baik. Kreativiti ada risiko? Tidak. Kalau tak dijalankan, tak ada risiko. Kalau dijalankan, ada risiko. So mungkin pelajar boleh fikirkan semula yang saya maksudkan tadi. So bolehlah kita perbaiki apa yang untuk tingkatkan kita punya kreativiti dan inovasi. So konsep kreativiti dan inovasi ini juga kita tengok pada rahsia kreativiti, merangkai titik-titik, connecting the dot. So kreativiti, kita dah cakap, kita banyak melihat dunia dengan cara baru, mencari sesuatu yang tersembunyi, mencari idea dan cuba membuat hubungan dengan fenomena yang tidak berkaitan dengan menjanakan jalan penyelesaian. Contohnya bila you tengok titik-titik ni, apa yang boleh dikaitkan dengan titik-titik ini? So kalau kita, sebab kita dah tahu tentang knowledge kita, titik-titik ini adalah satu perkara yang dot. Baik, dia adalah dot yang boleh disambung. So kalau disambung, kalau kita sambung dan menjadikan dia satu image yang lain, itu adalah experience. So sekarang ni untuk peringkat yang pertama, kita nak tukarkan idea daripada dot ini tadi kepada yang lebih reality. Sebab kita nak tengok cara sejauh mana kita ini boleh kreatif, untuk ataupun macam mana kita mampu melihat hubungan antara satu titik dengan satu titik, ataupun satu masalah dengan satu masalah, ataupun satu isu dengan satu isu yang lain. So sejauh mana kita boleh menghubung titik-titik ini tadi yang kita anggap sebagai satu masalah tadi. Sebab itu kita ada knowledge. Knowledge kita dah tahu dah titik. Kita tahu tentang dot, kita tahu tentang asas. Kalau kita pointkan satu point, kita punya pen, dia akan ada note dekat situ, ada titik di situ. Tapi daripada titik-titik itulah akan menghasilkan satu perkara yang baru, yang mana experience ini akan menghasilkan gabungan. Jadi maknanya kita akan dapat image, experience.
Tapi ini hanya sekadar experience. So cara macam mana pula kita nak melihat jika experience ini untuk dikreativitikan? Kita nak dot ini tadi mendatangkan, bila dia campur experience campur dengan knowledge ni tadi, menghasilkan satu bahan yang baru. So kita kena lihat, teliti, tengok dan cuba gunakan knowledge kita, experience kita untuk menjadi lebih kreatif. So nampaknya kalau ini bila kita hasilkan, kreativiti kita akan nampak. Tengok daripada titik tadi kepada garis, dan akhirnya kita dapat menghasilkan gambar kucing. Jadi inilah sebenarnya inovasi yang berlaku, yang dikhususkan kepada kanak-kanak di prasekolah. Hasil daripada pengalaman di rumah, mencakar dinding di rumah, dan akhirnya mereka menggunakannya di sekolah bila cikgu meminta mereka menghubungkan huruf titik dalam antara titik, yang akhirnya bila dah siap, cikgu akan cakap, inilah huruf A. Kemudian anak kita pun akan sebut A. Bila balik rumah dia kata, Mama, kalau kita hubungkan ni, kita sambung ini, dia akan jadi A. Jadi maknanya dia sudah ada experience, dia sudah ada knowledge, ada experience, knowledge dia tadi mencontek, experience-nya di sekolah, dia sambung, dan akhirnya dia dapat kreatif, menghasilkan satu benda yang baru hasil daripada imajinasi. So titik-titik tersebut adalah merujuk kepada pengalaman, idea, maklumat, dan juga persekitaran, dan juga cara berfikir. Dan titik juga kalau dikumpulkan, boleh dikumpulkan dengan membaca. Jadi maknanya kita boleh buat berbagai. Kita boleh berjumpa dengan kenalan baru, menonton filem, mendengar muzik, dan juga kemahiran yang baru. Jadi bila semua titik-titik ini, sebab titik ini adalah yang boleh kita kumpulkan daripada membaca, kita boleh titik ini ataupun knowledge ini tadi kita boleh dapat daripada melawat museum. Kita boleh mengembara, eksperimen, berjumpa dengan kenalan baru, yang mana akhirnya kita kumpulkan semua titik-titik ini, dan akhirnya kita akan dapat satu perkara yang baru. Baik. So untuk menjadi pengumpul titik, jadilah orang yang terbuka, untuk menjadi pengumpul titik, dot collector. Beranikan diri, ambil risiko, keluar daripada zon yang selesa, kumpul sebanyak mana titik yang anda mampu. Contohnya dalam pembelajaran hari ini, you dengar saya punya lecture, so mungkin juga selepas ini you gunakan dalam My Inspire, dan you juga mencari maklumat daripada internet. So you beranikan diri, kumpulkan banyak titik yang mampu, ambil risiko, dan cuba fikir di luar kotak. Maksudnya apa yang saya jelaskan hari ini, mungkin selepas ini pelajar akan dapat fikirkan apakah di antara inovasi yang boleh dilakukan ataupun dihasilkan berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan masalah ketiga belajar ini. Contohnya, you mendengar saya punya lecture di rumah ataupun di tempat kerja dengan ruang yang begitu sempit. So mungkin you boleh nak mendengar suara saya dari jauh. So mungkin you boleh letak speaker. Speaker wireless tu mungkin you boleh letak di mana-mana dalam rumah, supaya you akan sentiasa ada dalam zon di mana-mana pun boleh dengar suara Puan Hazimah. So secara tak langsung, masalah dalam pembelajaran anda akan selesai. Anda tidak akan terlepas daripada nota yang saya sebutkan untuk peperiksaan. So sebagai pelajar, anda tidak patut berhenti daripada mengumpul titik-titik tersebut. Jika tidak, anda tidak akan tahu apakah perkara menarik yang anda perolehi bila anda dapat hubungkan titik-titik ini. So kena ingat, titik-titik ini adalah titik-titik knowledge yang perlu you kumpulkan sebanyak mana, collect titik, kumpulkan, cipta, dan hasilkan satu perkara yang baru. Saya harap pelajar mampu untuk menghasilkan satu perkara yang lebih baik. So orang yang mempunyai tahap kreativiti yang tinggi dapat melihat sesuatu dengan hubungan yang baik dan dapat meningkatkan kebolehan melihat hubungan ini. Anda boleh meningkatkan kreativiti. So saya tadi telah menjelaskan
beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Contohnya secara macam mana saya nak menyelesaikan masalah thumb drive saya yang banyak ini, dan macam mana saya memandang bahawa ini diselesaikan, mouse ini diselesaikan, dicipta hasil daripada inovasi-inovasi, dan saya juga telah mendapat idea yang baru macam mana telefon ini nak digunakan supaya kita boleh point sebagai LCD. So saya tak perlukan LCD yang besar yang perlu dibawa ke hulu ke hilir. Kita akan memudahkan hidup kita bila kita selalu melakukan inovasi. Dan pendekatan ini tidak akan mengecewakan mana-mana orang, malah dia akan boleh mengubah kehidupan pelajar. Saya memang sangat suka pada inovasi dan selalu melakukan inovasi. Dan contohnya, saya selalu melihat masalah anak saya memegang pensel. Kalau saya suruh pegang pensel ataupun pen, dia akan pegang dengan cara begini. Okey, dengan masalah pegang pen begini. Okey, so ini adalah pegangan yang salah. Kalau you search dalam internet, you tengoklah grips, grips pegangan pensel, you akan dapat dengan cara begini. Ada yang budak kanak-kanak, ada yang pegang pensel macam ni, sampai ada yang pegang pensel macam ni, ada yang pegang pensel begini, sehingga kadang-kadang sini dia jadi bengkak. So bila saya berhadapan dengan masalah ini, saya mencipta satu lagi alat untuk anak saya yang dikhususkan digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Saya cipta satu sarung tangan tulis. Yang mana sarung tangan tulis itu, bila pelajar pegang aja pensel, dia akan ada dekat slot dia. Dah dimasukkan slot kat sini, dan saya letakkan satu fab supaya pelajar boleh pegang. So bila ini pegangan yang betul dengan pegangan pensel yang begini yang betul, so ini adalah pegangan pensel yang betul. Yang tiga ni sebenarnya tidak perlu difungsikan. So akhirnya ini adalah inovasi yang telah saya daftarkan. So dapat menyelesaikan masalah pegangan pensel dalam kalangan kanak-kanak. So ini adalah sesuatu perkara yang menarik. Begitu juga dengan macam mana yang dilakukan oleh Bill dan Barbara, macam mana dia menyelesaikan masalah grip pada kasut pelari, sebab dia kata dia berhadapan dengan masalah track tidak mencekam dengan rumput tiruan yang baharu, dan dia menghadapi masalah, dan dia mendapat idea macam mana nak menyelesaikan isu masalah pelari ini apabila dia buat waffle. Dia tengok dekat waffle tu, bila dia angkat dia ada garis-garis. So dan bila digerakkan dia pun susah nak jatuh, tak jatuh. So dia mendapat idea. So sebab itulah Waffle Knight adalah orang yang paling masyhur sekali, yang mana dia telah patentkan grip itu tadi berasaskan isu waffle itu tadi di bahagian belakang kasut. So menjadi kaya akhirnya, menjadi jutawan dia. So kalau siapa nak bacalah tentang Bill and Barbara Bowerman ini, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Baik, adakah kreativiti itu hasil yang lahir secara semula jadi ataupun dipupuk ataupun dipelajari? So saya harap pelajar boleh baca nota ini dalam kita punya modul. Ada saya nyatakan dekat situ. So ciri-ciri individu yang kreatif, so apakah? So jika kita nak menjadi kreatif, jadi maknanya daftarkan, kita lakukan sesuatu benda yang baru. Maknanya kita lakukan untuk mencipta kreativiti. So mungkin kita boleh melihat ataupun membuat lakaran. Kita pun boleh mencipta persekitaran. Kita juga boleh daftarkan ke kelas yang tidak pernah dihadiri. Contohnya kelas melukis, untuk membiasakan anda melukis sesuatu perkara yang baru, dan berhenti bersembang, dan gerakkan badan anda, mula membuat buku lakaran, letakkan permainan atas meja, libatkan diri dengan imbasan fiksyen, dan cuba uji 30 bulatan yang you sediakan. So maklumat ini
So ciri-ciri individu ini adalah boleh dilaksanakan. So pelajar adalah bakal graduan pada masa akan datang. So apakah ciri-ciri bakal graduan? Tidak merasa terikat dengan subjek yang anda ambil. Sesuaikan diri, jadi fleksibel, yakin, dan pembelajaran yang seharusnya menjangkau penguasaan subjek utama sertakan kemahiran abad ke-21, kreativiti, dan kreativiti dan inovasi harus dipupuk dalam pengajaran dan pembelajaran daripada masa ke semasa. So saya dengan ini saya haraplah jadi pelajar boleh meneruskan ataupun berusaha menggunakan ataupun berfikirkan secara kreatif menggunakan reka bentuk yang sesuai sebagai strategi inovasi. So dekat sini juga saya dah menjelaskan tadi banyak-banyak syarikat Apple, Toshiba menggunakan pemikiran reka bentuk mencipta dan menambah baik inovasi produk mereka. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dulu Nokia kemudian kita berubah kepada iPhone. So iPhone sekarang Apple, di bawah Apple dia boleh synchronize antara phone, desktop dan juga iPad. So dia boleh berfungsi, boleh mencari antara satu sama lain hasil daripada inovasi yang dilakukan, menambah baik dalam produk mereka. So ini juga adalah satu perkara yang penting, sebabnya kreativiti ini ataupun model reka bentuk ini dia adalah alat yang sangat berkesan untuk inovasi. Dia adalah set minda. So macam mana kita boleh menghasilkan sesuatu perkara yang baru daripada eksperimen yang kita lakukan. Baik. Kemudian yang seterusnya, pemikiran kreatif dan reka bentuk ini juga dia juga adalah melalui empathy, memperjelas, menghasil prototype dan kita uji untuk peringkat yang akhir. So akhirnya kita dapat menjalankan ujian ke atas prototype dengan meneliti untuk menentukan penyelesaian yang terbaik. So tahap 1 faham, tahap 2 menjelaskan, kita rangka, tahap 3 hasilkan, tahap 4 buat prototype dan kita uji akhirnya. Kita uji peralatan kita. Contohnya tadi macam saya katakan pasal telefon ni tadi, kita kena faham apa masalahnya. So saya berhadapan dengan masalah LCD saya ada rosak, ada itu, ada ini. Jadi saya berhadapan dengan masalah ini. So saya cuba rangka. So macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Sebab saya rasa kalau saya dapat menghasilkan ini dalam bentuk menjadi satu laser, maknanya kita dapat menyelesaikan masalah manusia yang lain. Kemudian kita gunakan kaedah, kita gunakan pendekatan, ambil dan buat satu prototype dengan menggunakan reka bentuk tadi, design thinking tadi, gunakan model-model apa yang sepatutnya. Kemudian saya cuba selesaikan, dan bila produk sudah ada, kita boleh jalankan ujian ke atas prototype dan kita boleh tentukan penyelesaian terbaik dalam masalah. So ada 5 tahap proses asas pemikiran reka bentuk sebagai strategi inovasi. So kemudian ada banyak maklumat dekat sini. Maklumat ini bolehlah you tengok dalam kita punya modul untuk dikembangkan. So macam mana contohnya kita boleh tengok macam mana pemikiran reka bentuk berasaskan alat kreatif dapat selesaikan masalah. Baik. So alat untuk kreativiti dan inovasi. So ini tadi, ini juga saya harap so pelajar boleh tengok cara macam mana untuk kita selesaikan masalah ini. Dan saya rasa ini saja yang boleh saya sampaikan hari ini. Dan kita juga dah berbincang banyak perkara. Saya juga dah menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan kreativiti dan apa